Assalamualaikum semua. Saya ada pastekan link untuk FB Live Webinar ni. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk panjangkan kepada grup-grup belia kita di negeri. Alright, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Cubaan suara. Dengar tak? Kalau dengar boleh tulis sikit komen kat tepi-tepi tu. Mantap. Terima kasih. Terima kasih semua yang menghadiri webinar Jom Cipta Kerja Siri 2 kita pada hari ini. Kita masih lagi menunggu panel kita untuk bersedia. Kejap lagi dalam seminit lagi kita akan mulakanlah program kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Chef boleh cuba try cakap sikit Chef? Kita test cubaan suara. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey. Dengar tak suara saya? Okey, dengar Chef. Rasanya kita punya peserta-peserta kita pun ramai yang dengar. Okey.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua attendees kita yang menghadiri webinar Jom Cipta Kerja Siri 2 kita pada hari ini. So jam pun dah menunjukkan lebih pada pukul 10 pagi. So rasanya lebih eloklah kita mula tanpa delay lebih lama lagi lah. So webinar kita pada hari ini adalah webinar siri yang kedua. Webinar siri pertama kita dah buat 2 minggu lepas bersama Pakar Bunga Negara. So webinar Jom Cipta Kerja Siri kedua ini bersama siapa pula kita pada kali ini? So pada kali ini kita bersama dengan Encik Muhammad Azhar Lasim atau dikenali sebagai Chef Zahar di Iron Butcher. So beliau ni, chef ni berpengalaman dalam mengendalikan pelbagai daging-daging, daripada daging yang murah sampailah daging yang berharga beribu-ribu ringgit dan premium beef seperti daging Wagyu. Seperti kita tahu, daging Wagyu ni adalah merupakan daging premium yang berasal daripada Jepun. Tapi ada jugalah daging-daging Wagyu yang import daripada negara-negara lain. Tapi itu saya biar kepada chef nantilah untuk terangkan dengan lebih lanjut. So Chef Zahar juga sering kali masuk butcher competition untuk menambah baik skill-skill potongan beliau. So saya akan highlightkan sedikit pengalaman-pengalaman asas background Chef Zahar ni. So Chef Zahar berpengalaman dalam dunia butchery lebih daripada 22 tahun ya. Wah, hebat tak hebatnya kita punya speaker pada hari ini. So antara lain pengalaman beliau juga pernah mendapatkan latihan secara intensif di Perth, Australia untuk training butchery. Beliau juga merupakan butcher daripada retail and food service yang pertama di Malaysia berpeluang ke Miyazaki, Jepun untuk mendapatkan latihan mengendalikan dan cara potongan Wagyu beef. Seperti yang kita tahu, macam saya cakap tadi lah, Wagyu beef ni original dia asalnya memang daripada Jepun. So kalau dapat berpeluang ke Miyazaki, Jepun tu untuk belajar sendiri cara potongan, cara masakan Wagyu, memang kita tahulah tahap legend macam mana chef kita pada hari ini. So Chef Zahar juga pernah 5 kali memenangi Best Display Australia Meat Competition. Beliau juga first runner up Malaysia Iron Butcher Challenge. Sekarang Chef Zahar merupakan meat specialist yang telah bekerja lebih pada 9 tahun sebagai meat specialist lah. So Chef Zahar bermula sebagai butcher ni daripada kerja biasa je, kerja potong daging biasa je sampailah menjadi meat specialist dekat Hero Hypermarket sekarang. So Chef Zahar juga sering dipanggil ke Kolej Kemahiran Malaysia untuk memberi tunjuk ajar dalam skill-skill dan juga teknik pemotongan dan hiasan daging. So without further ado, kindly help to lend me your ears to our speaker for today untuk webinar Jom Cipta Kerja Siri 2, Chef Zahar Lasim. Saya sampaikan pentas ini kepada Chef. Chef boleh mulakan? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi kepada semua yang online pada pagi ini. Okey. Ucapan terima kasih juga yang tak terhingga kepada Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Datuk Dr. Hajah Wasitah serta pegawai-pegawai dari cawangan pembangunan ekonomi, bahagian pembangunan belia serta semua pegawai-pegawai yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program Jom Cipta Kerjaya di dalam bidang butchery, okey. Dalam bahasa Malaysianya potong daging, pemotong daging, okey. Yang berlangsung pada hari ini. Terlebih dahulu saya nak kenalkan diri saya lah, ramai yang tak kenal tu. Yang kenal saya hanya peminat-peminat daging je. Saya Azhar bin Lasim, berasal dari Felda Pasir Besar, Negeri Sembilan. Okay. Saya bekerja berkhidmat menjadi butcher ni dah selama lebih kurang hampir 22 tahun lebih. Okay. Saya bermula daripada butcher biasa je. Butcher biasa. Memula tu tak adalah minat sangat sebab kita tak nampak dia punya kelebihan butcher ni, dia punya boleh pergi tahap mana. Bila saya dah jadi junior butcher tu dinaikkan pangkat jadi senior butcher, head butcher, division, head. Saya punya target bermula jadi butcher dulu, saya nak jadi meat specialist. Meat specialist, saya suka jadi meat specialist sebab saya suka training, bagi training. Saya suka crate daging tu. Selalu kita potong daging, potong biasa-biasa je kan. Saya ni suka cipta, ubah daging-daging tu. Sampailah saya jadi meat specialist.
dan juga meat buyer. Saya banyak di dalam retail. Di retail ni dalam supermarket, macam-macam supermarket dah saya kerja. Semuanya saya jadi meat specialist dan juga trainer. Dan juga sampailah sekarang lah saya masih lagi bekerja di Hero Supermarket sebagai meat specialist dan juga meat advisor dia. Ya, lagi dekat Malaysia ni, okey, saya nak start cerita pasal butcher dekat Malaysia ni kita kekurangan butcher. Okey, pemotong daging tu kita kurang. Yang mai potong daging, tapi dia punya yang berpengalaman, yang ada skill terlalu kurang dekat Malaysia. Dia balik-balik asyik muka saya. Saya suka develop orang-orang muka-muka baru sebenarnya. Sebab saya pun akan retire one day. Lebih baik saya develop yang baru-baru punya untuk menjadi meat specialist dan juga dia pun dapat pergi sejauh mana yang saya boleh pergi. Okay? Dalam bidang butcher ni. Butcher ni dia ada banyak kategori, ada butcher supermarket, butcher hotel, butcher pasar malam, butcher pasar basah tu, dan juga butcher catering. Okay? Dia berlainan walau dia berlainan butcher. Butcher yang saya involve ni, yang saya join ni lebih kepada profesional punya butcher. Sebab saya berbeza lah dengan pasar malam, hotel punya butcher lain. Hotel punya butcher dia potong daging untuk terus dimasak. Yang macam saya potong untuk terus dijual dan customer boleh balik rumah masak. Dan juga butcher di pasar malam tak bolehlah kita samakan dengan yang premium punya tempat hotel. Dia lain, dia lebih kepada basic cut sahaja. Dan juga di pasar tu pun dia hanya memotong daging basic cut saja, potong-potong biasa, cube dan juga block macam biasa je lah untuk kita masak. Yang saya buat sekarang, saya banyak potong untuk macam ni, tomahawk. Dulu orang Malaysia kalau kita ni nak makan tomahawk susah sebab dia terlalu mahal. Okay, harga dia dalam 300 ke atas sebatang tomahawk tu. 300 lebih. Masa PKP tu hari saya buat satu saya buat local beef, lembu tempatan punya tomahawk. Sebelum ni kita guna semua imported tomahawk. Saya nak bagi orang Malaysia makan rasa tomahawk yang Malaysia punya. Saya pun buatlah tomahawk daripada Sungai Lembing beef. Lepas tu bila saya introduce, harga dia pun lebih kurang 60-70 ringgit saja satu batang. So semua orang boleh mampu makan. Kalau kita beli yang mahal-mahal dekat yang dari overseas, dari luar negara tu, pasti tak ramai orang boleh makan. So kita buat local beef, kita buat tomahawk juga, semua orang boleh beli, semua orang mampu makan, semua orang mampu rasa. Dan saya tak nafikan juga, kalau mana-mana yang berada di Sabah, dia boleh dapatkan sawit Kinabalu beef. Kinabalu beef pun kalau orang-orang di sebelah sana dia boleh dapat tomahawk dekat sana, daging yang very good quality dekat sebelah sana. Sekarang ni kalau kita daging banyak yang lokal punya, tapi butcher dia yang ada skill, knowledge dia terlalu kurang. Okay? Macam di Shah Alam, Selangor, kita boleh dapat kola beef. Tahu kola beef? Yang tengah popular sekarang dekat KL. Yang ni saya buat meriam beef. Siapa pernah makan meriam beef? Ini meriam beef. Ini granite beef. Beef ni dia kalau kita tahu skill, kita boleh buat. Kalau butcher tu ada skill, dia ada knowledge, dia boleh olah daging tu macam-macam style. Okay? Dan macam-macam style dan macam-macam dia boleh masak. Dia teknik yang masak, dia kena tahu teknik masak, teknik dia punya cutting, semua boleh buat. Itu sebab butcher yang profesional butcher ni
dia mesti tahu grade daging tu supaya orang minat makan daging. Sekarang ni saya tengok dekat Malaysia demand untuk butcher memang terlalu tinggi sampai tak cukup, sampai tak ada butcher. Terpaksa ambil foreigner jadi butcher. Dekat cuba pergi supermarket, banyak foreigner jadi butcher. Orang lokal dia tak nak, mungkin dia tak tahu dia punya kelebihan jadi butcher tu, dia dan juga dia tak boleh nampak potensi sebagai butcher tu boleh pergi ke mana. Lagi okey, macam dekat sekarang terlalu banyak, sekarang kita dah start banyak buka butcher shop. So perlukan perlukan butcher yang bagus, ada knowledge. Macam supermarket sekarang dekat Malaysia, kita orang kekurangan hampir 1,000 butcher. Okay, butcher pemakan Malaysia tak cukup. Saya rasa kolej-kolej, saya cadangkan kolej-kolej kemahiran dekat Malaysia ni adakan satu kos butchery course. Tak lama pun, 6 bulan. 6 bulan dia boleh dapat basic, dia boleh belajar dah dan boleh start bekerja. Gaji butcher ni lumayan sebenarnya. Untuk yang dah berpengalaman, yang mahir. Kalau yang basic tu, daripada basic butcher yang kosong dalam 1,500 ke 2,000 lah dia boleh dapat. Itu yang basic, yang kosong. Tapi kalau dia ada knowledge, ada experience, dia boleh dapat lebih banyak lagi lah. Lagi saya nak cerita pasal pengalaman saya. Okay? Pengalaman saya pernah belajar ambil training butcher di Australia, Adelaide, di Perth dan juga di Adelaide untuk dalam butchery. Dan saya pernah jadi ni Naniba, itu batu asah pisau. Dekat Malaysia tak ada ambassador. So dipanggil saya jadi ambassador untuk batu asah pisau dari Jepun ni. Pisau brand ni, brand dari Germany. Okay. Ini pisau-pisau butcher. Pisau-pisau butcher lah. Saya dapat ni dari Germany. Ini memang pisau untuk butcher. Yang ini pisau dari Jepun. Dia akan bagi saya cuba. Pisau dari Jepun. Lagi best lah, saya pernah pergi ke Dubai untuk test glove, sarung tangan, safety glove untuk butcher. Butcher ni dia banyak, dia boleh bawa. Selama saya jadi butcher, saya macam-macam negara saya pergi untuk belajar pasal daging. Dia punya cutting teknik, dia punya value added. Kamu jangan ingat butcher ni just potong daging saja. Okay, yang carrier yang tak glamour. Oh, dia glamour. Lagi yang terbaru, saya pernah pergi ke Jepun. Dibawa ke Jepun untuk belajar potong wagyu beef. Okay, belajar teknik wagyu punya potongan. Sebagai seorang butcher, kalau you dah sampai ke Jepun tu, ke wagyu beef, you dah pergi training ke wagyu beef tu, memang tahap paling tinggi lah. Okay. Dia macam mana dia ternak wagyu beef, macam mana, apa makanan dia bagi, apa potongan yang sesuai. Itu sebab harga wagyu ni dia mahal. Saya pernah potong daging dari RM10 sampai ke RM1,000 potong. Takkan, itu sebab kita kena ada skill potong. Bila kita ada skill potong, baru kita boleh potong daging yang mahal. Kalau bagi daging mahal kan kepada yang tak ada skill, tak ada knowledge, habislah jahanam daging, betul? Akan datang saya punya buku asas butchery saya. Okey, ini ada buku butcher tentang daging dalam bahasa Malaysia. Okey, buat pertama kalinya di Malaysia. Okey, ada buku butchery. Selama ni buku butcher dari overseas, okey, dalam bahasa Inggeris. Ini sekarang untuk orang tempatan, orang lokal, orang tempatan, dia boleh dapatkan buku saya nanti bila dah ada di pasaran.
teknik asas butchery, macam mana nak asah pisau, macam mana nak pegang pisau, macam mana nak potong daging yang betul. Daging kalau salah potong, dia akan jadi liat. So kita kena tahu teknik pemotongan yang betul. Baru kita masak, the best. Sedap, lembut. Satu lagi, bila kita ada knowledge pasal daging, kita nak pergi beli barang, beli daging pun kita tahu. Kita tak adalah ditipu. Contoh macam ramai customer tanya saya, apa sal dia beli kambing keras, bila dimasak liat, dia kata. Kambing, lamb dengan mutton dia sebenarnya berbeza. Okay? Itu semua produk knowledge. Kalau kita tak ada knowledge, kita beli mutton, kita pergi buat kambing golek. Dia tak jadi. Okay? Nanti orang yang datang semua makan keras. Sebab kambing dia tak sesuai, mutton dia tak sesuai buat kambing golek. Okay? Kalau lamb dia sesuai, dia bagus, sedap. Lagi teknik asah pisau. Semua akan butcher, semua kena tahu, kena belajar. Teknik asah pisau, cara asah yang betul. Kalau tak betul asah pisau, dalam 3-4 bulan dah pisau dah tak boleh guna. Itu semua skill, semua knowledge. Untuk butcher dia kena tahu. Untuk menjadi butcher yang profesional, dia kena tahu dari basic sampailah ke advance. Saya pun ada buat kelas untuk saya selalu bagi training, dan juga saya ada buat personal class untuk yang berminat pasal butcher. Sebab butcher ni sekarang dekat Malaysia, penjualan daging ni saya tengok makin hari ada je orang buka butcher shop. Yang terbaru Naim Beef di Bangi. Kita nak dapatkan daging local beef sekarang dah tak susah, senang. Setiap negeri dah ada kedai butcher dan juga tukang jual meat product dari lokal, daging tempatan. Daging tempatan. Pada kita makan daging import tak best. Daging lokal sedap. Dia ada rasa manis-manis, juicy dia. Kalau daging import yang dari overseas tu, ada separuh-separuh country yang kotak tu, dia bila kita masak rendang, dia just daging saja. Dia tak ada rasa nikmat daging, dia tak ada. Okay? Sebab dia daging frozen, dia tak best, tak menarik tu. Cuba kamu masak daging lokal dengan daging imported. Saya tak nak cakap daging fresh lah. Kalau daging fresh dan import tu memang sedap lah. Okay? Sekarang satu lagi trainer dalam butcher. Trainer dekat Malaysia ni untuk butcher tak ada, kurang sangat. Okay? Saya boleh rasa saya bawah pada 5 orang. Inilah peluang-peluang yang anda untuk yang muda-muda ni boleh belajar start dari sekarang. Bila dah lebih 10 tahun besok, anda boleh jadi trainer pula. Sebab butcher ni dia luas. Anda boleh potong daging, anda boleh masak, anda boleh buka kedai butcher shop, macam-macam anda boleh buat. Janji yang penting minat. Mula-mula memang tak minat. Lepas tu bila kamu dah masuk dalam tu, memang kamu minat. Kamu tahu teknik potong ayam yang betul, ikan salmon, codfish, lepas tu kambing, beef, lembu, semua boleh potong. Macam-macam teknik kita akan potong nanti. Lepas tu yang terbaru lagi apa lagi? Training ke overseas. Kering enggak saya cakap laju. Okey, training ke overseas dia memang dulu lebih kurang setiap tahun adalah training ke overseas. Sekarang ni mungkin setahun 2-3 tahun ni mungkin tak adalah.
Dulu saya selalu setiap tahun tu memang akan pergi ke overseas lah untuk tengok meet display. Benda-benda baru, teknik-teknik display, cutting. Kalau di Malaysia, kita ada setiap 2 tahun sekali ada meat competition, butcher competition. Yang mana tak tahu tu, saya nak bagi tahu. Dekat Malaysia, dia ada setiap 2 tahun, dia akan ada butcher competition. Masa tu dia akan pilih lah. Siapakah Iron Butcher pada tahun 2021. Kalau di luar negara pula, dia setiap tahun dia ada butcher competition. Best tak best jadi butcher. Dia nakkan kita develop skill. Skill tu penting. Lagi apa lagi yang menarik lagi? Okey. Kalau di pasar raya, di premium punya supermarket, pakaian butcher dia cantik, okey, berbezalah dengan itu pun attire dia cantik, menarik. Itu sebab kerjaya sebagai butcher ni dia lebih ke arah profesional, okey, dan juga macam customer dia akan kalau beli dekat supermarket biasa tu dia just potong biasa saja. Kalau pergi ke premium punya supermarket, dia macam-macam potong, ada Japanese style, American style, Malaysia style. Kita boleh request apa jenis cut yang kita nak. Lepas tu kita kena tahu daging apa yang sesuai untuk buat steak. Kita kena tahu daging mana sesuai untuk masak rendang, kari. Lagi apa lagi? Saya rasa yang mana yang berminat untuk jadi butcher tu, saya rasa bolehlah cari saya ke, sebab dekat luar sana banyak jawatan kosong untuk butcher. Saya ni sampai jadi ejen dah. Sampai orang tanya saya, company-company lain pun, chef ada butcher tak? Ada butcher tak? Macam saya ni kena keluarkan butcher. Itu sebab bila saya tengok dekat Malaysia tak ada butcher, saya memang suka develop butcher, buat training course untuk butcher. Lepas tu saya bagi dekat supermarket ni, saya bagi dekat restoran ni. Sebab dia akan cari butcher dekat saya. Lagi kerja butcher ni dia kena sabarlah, okay? Sebab dia kerja dia, saya rasa semua kerja pun sama agak busy, sibuk kan. Masing-masing ada style dia punya kesibukan itu berbeza-beza. Dia kena tahan sabarlah untuk jadi profesionalnya butcher ni. Macam customer saya, dia dari Kedah, Perak, call saya, dia nak tomahawk dengan wagyu beef yang potong yakiniku, hantar ke sana. Tengok, nampak tak? Dekat dekat negeri-negeri masing-masing ni kita kurang butcher yang mahir. Itu sebab kalau ada butcher yang mahir ramai, setiap negeri ada, dia tak payah pergi cari ke KL. Dekat negeri dia pun dah ada. Wow, ada butcher shop satu yang mahir, saya nak yakiniku, saya nak tomahawk, saya nak tibun, semua ada kat situ. Saya nak apa-apa cut, semua ada dekat potongan tu, ada dekat negeri masing-masing. Dia tak perlu nak panggil Korea hantar dekat dari KL hantar ke Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak pun ada request dia nakkan tomahawk. Kan lebih baik kalau setiap negeri ada butcher yang ada skill. Itu ada butcher shop yang bagus. Nak terus pergi je. Dah dekat tempat masing-masing, negeri masing-masing ada. Saya rasa saya nak develop macam tu lah. Biar setiap negeri ada good butcher yang ada skill. Dan sekarang ni pun agak ada yang telefon saya minat. Dulu saya tak tahu butcher ni orang saya ingat orang tak minat. Bila saya post dekat saya punya FB, saya lah yang
orang pertama yang selalu post cerita-cerita pasal daging, gambar-gambar daging, teknik-teknik potong daging. Lepas tu saya tengok ramai orang minat rupanya. Ramai dekat di luar sana tu dia minat pasal daging, pasal butcher. Tapi dia tak tahu macam mana nak belajar. Mana tempat dia nak refer, mana tempat dia nak belajar. Dia tahu dagingnya selalu dekat overseas je. Dia tak tahu yang dekat Malaysia ni tak ada. Sekarang bila kita ada pusat-pusat kolej-kolej kemahiran yang ada buat butcher course, dia boleh masuk belajar sana. Dan tu habis dia belajar, dia boleh buka, dia boleh bekerja di tempat masing-masing ataupun buka kedai butcher shop sendiri atau bekerja di tempat butcher shop yang ada dekat Malaysia. Demand untuk jadi butcher ni sekarang saya tengok dia tinggi. Hari-hari ada orang call nak butcher ada tak? Boleh dapat butcher tapi tak ada skill, nanti daging tak ada siapa nak potong, rugi, dia akan wastage. Saya rasa ini serba sedikit cerita saya pasal daging. Saya rasa kita tengok saya punya slide daging saya. Kita tengok gambar-gambar daging saya. Boleh Encik Faiz? Boleh. Kejap saya. Okey, bagi. Dia orang dah letih dengar saya cerita. Okey, boleh nampak Okey, boleh teruskan Chef. Okey, next. Kita terus pergi ke gambar lagi. Ini saya buat training di salah satu butcher shop dekat Malaysia lah, dekat Shah Alam. Kola Beef. Kola Beef ni saya rasa dah 3 tahun dah dia. Dia buat operasi. Dia ni banyak jugalah masuk supermarket dekat Malaysia, dekat KL, Lembah Kelang punya supermarket. Kola Beef. Yang gambar sebelah tu, itu masa saya dekat Jepun, duduk Jepun. Next. Okay. Next, Encik Faiz. Ini gambar wagyu. Yang itu saya bagi makan wagyu beef, lembu wagyu. Masa duduk Jepun bagi lembu makan, bela wagyu. Dan sebelah sana tu yang kakas, dia dah jadi kakas yang dah dibun. Macam itulah lembu wagyu. Lemak tu pun dia memberi peranan tau. Kalau dia warna kuning sangat, lembu tu tunjuk dah tua. Tapi lembu wagyu semua tender, lembu putih lemak dia. Okay, next. Ini bersih ladang wagyu. Yang itu saya dekat Australia tu belajar jadi butcher sana. Daging. Okey. Itu master butcher tu. Okey. Ni next. Wagyu tu dia makan rumput, dia punya makanan dijaga tau. Dia bukannya sembarang-sembarangan dia bagi. Itu sebab daging wagyu tu lembut dia punya marbling dia. Ini saya ada kelas untuk training butcher lah. Yang itu saya dengan dekat Jepun tu. Belajar dekat butcher shop dia. Next. Ini cutting, Japanese cut. Next. Okey. Ini bagi training dekat Kola. Itu CEO Kola Beef tu. Okey, next. Ni Kola Meat Shop, salah satu meat shop dekat Malaysia lah. Yang saya pernah pergi sekarang, dia ni paling cantik lah. Dia salah satu cantiknya meat shop dia dekat Shah Alam. Session 18 ke 13 tu lah. Dekat dengan stadium Shah Alam tu. Okey, lagi next. Ni Kinabalu Beef. Saya bagi training dekat Kinabalu Beef ni. Dekat Kinarut. Lembu Kinabalu Beef ni dulu saya ingat mula saya tak pernah cuba. Saya anggap dia macam daging local beef biasa je. Tapi bila dia dah bagi sampel, salah seorang staff dia bagi saya sampel, dia bagi saya masak. Oh, memang orang-orang Kinabalu beruntunglah, dapat very good quality. Tak perlu nak import jauh-jauh. Pakai local beef Kinabalu tu pun dah, daging dia pun dah cantik, tender. Nak buat steak pun boleh, nak masak pun kari lemak cili padi pun boleh.
Memang saya bagi tahu dia Kinabalu beef ni very good quality. Salah satu local beef yang very good quality also. Okay, next. Itu dekat Kinabalu lah, Kinarut. Next. Ini Sungai Lembing. Sungai Lembing ni pun salah satu, kalau orang Pantai Timur dia nak beli daging, pergilah dia beli. Kalau untuk local beef, belilah dekat Sungai Lembing tu. Sungai Lembing Steakhouse tu sebelah tu dia ada buka butcher shop. Dia punya daging pun very good quality. Dia punya tomahawk memang fast moving. Dulu tomahawk dia tu memang hari-hari orang minta, sampai saya tak terlayan nak tomahawk dia ni. Tengok dia punya meat dia tu. Kan nampak dia punya putih-putih tu, tender. Kalau wagyu kita panggil mabling. Ini daging salai yang dia gunakan oleh Sungai Lembing. Pun sedap. Kalau buat sandwich, buat apa pakai itu pun sedap. Itu sebab butcher, kalau you ada knowledge, you boleh buat macam-macam boleh buat. Best jadi butcher ni. Memang best. Dia interesting. Next. Ini saya masak lemak cili padi lah. Untuk try dia punya daging Sungai Lembing tu. Memang berbeza sangat. Berbeza dengan daging kotak yang import dari luar negara tu. Yang frozen tu. Ini yang freshnya lagi sedap. Lagi best. Next. Ini Osman Goat Farm. Dia belajar potong kambing. Bagus dia ni. Dah very good. Kita ada ladang kambing pun ada dekat Malaysia. Nak risau apa? Ini Naim Beef. Dia dekat Bangi. Bangi sekarang. Next. Ini saya bagi ceramah cara asah pisau brand Naniva from Japan. Lagi. Ini pisau-pisau butcher tau. Pisau butcher yang perlu guna pakai pisau ini. Dia tak boleh pakai pisau-pisau kat rumah tu. Yang potong-potong sayur dia tak jadi. Okay. Pisau butcher, pisau daging memang kita ada khas pisau daging. Dia tak boleh guna pisau potong sayur, potong buah, dia tak jadi. Okay. Pisau daging saja. Potong sayur saja. Buah saja. Okay. Itu dia punya set lah. Sharpening steel ada, semua ada. Yang mana yang pendek tu untuk buang tulang. Yang panjang untuk buat stick. Buat stick dia boleh. Yang sederhana tu buat block, slice, stir fry, sukiyaki semua boleh. Okay, next. Ini safety glove. Safety glove ni untuk butcher-butcher yang baru, elok pakailah, dia lebih selamat. Kalau potong kat rumah tak payah pakai safety glove. Untuk industri dia kena pakai glove ni. Okay, next. Ini saya dekat Japan untuk Sakai brand. Dia panggil saya cuba dia punya pisau. Wah, Sakai brand ni memang mahal lah, tapi dia memang best pisau dia. Letak je putus daging. Next. Ini dekat Dubai. Brand Victorinox ni panggil saya try glove dia. Glove Victorinox dekat Dubai. Jauh jadi air butcher ni. Merata jalan. Ini pisau itu gergaji tulang. Kalau kita nak beli benso mahal. Kita beli gergaji ni pun, handsaw ni pun dah okey dah. Boleh potong tulang kat lembu dah. Yang itu dia punya hook. Okay. Next. Ini dah mince. Nak buat daging hancur boleh pakai yang tu dah. Siapa nak cari pisau-pisau ni boleh, saya bagi diskaun. Next. Okay, ini batu asah. Batu asah ni dengan satu lagi tu dia panggil clipper. Itu memang, ini adalah batu asah yang saya recommend, memang betul kita guna untuk pisau-pisau butcher. Memang inilah batu asah dia. Dia tak sesuai yang kita pakai yang RM20 yang kasar tu. Pisau kita jadi rosak. Okey, rosak. Pisau kita takkan tahan lama. Gunalah batu asah ni. Dia ada dua muka. Satu yang lembut untuk halus, satu yang kasar. Pisau kita takkan bercalar, dia jadi cantik. Ini benda-benda yang kita nak ikat daging. Butcher string ni untuk ikat
yang kita gunakan untuk daging. Next. Ini Miss Universe. Lembu pun, daging-daging pun ada Miss Universe. Itu Sungai Lembing punya Miss Universe, daging dia. Itu Wagyu Miss Universe. Itu Kola Miss Universe. Yang itu Australia, Aussie Beef punya Miss Universe. Tengok dia punya daging, dia punya texture itu. Kan berbeza dengan Wagyu. Okay, next. Ini value added. Value added ni pumpkin. Mana dulu kita tak terfikir pun nak buat pumpkin. Bila jadi butcher profesional, kamu kena create daging-daging tu untuk dimasak cara yang lain. Tengok tu, bila belah je dah masak je, dalam tu ada daging, ada stuffing. Next. Ini dalaman dia mince. Ini kena belajar ni. Ni mince style. Ni kambing ni. Next. Itulah dia tomahawk. Tomahawk. Saya sampai tak terlayan sekarang tomahawk ni. Lagi. Lagi. Next. Ini flower. Beef flower. Beef flower ni ini ada. Okay, next. Okay, ni bunga matahari ada, bunga raya ada, semua ada. Tu bouquet beef. Okay, ini semua saya punya kerja ni. Tu kalau nak grill, nak barbecue, kita letak je dekat tulang itu, bakar je. Okay, next. Mango pun ada. Semua ada, slice pun ada. Next. Next. Ini ikan salmon. Semua teknik-teknik ni kalau masuk kelas saya akan ajar lah. Next. Ini sampai dulu tomahawk tak ada, saya terpaksa create satu lagi. Sebab dia orang nak macam tomahawk pun tak apa. Saya terpaksa buat shoulder rack pun jadi tomahawk. Tapi saya declare lah shoulder rack lah. Tomahawk lah. Tengok tu. Lagi. Ini saya buat beef cocktail daripada usus lembu. Dia dapat dia seketul-seketul besar, senang je. Tu sebelah tu produk-produk Iron Butcher. Ni training untuk intern student intern. Saya pernah buat lah training dengan dia orang. Lagi. Next. Ini granite. Granite tu masuk je oven ke barbecue bakar pun cantik dah. Okay, lagi. Ini value added. Balik rumah tu masak je. Letak dia punya sos tu, masak terus. Lagi. Next. Itu saya dekat baju merah tu, saya dekat tempat lelong lembu. Lembu Wagyu ni dekat Jepun ni, dia setiap hari Rabu dia akan lelong lembu dia. Dia tempat pasar lelong. Setiap hari Rabu. Saya pun pergilah menengok lelong lembu. Dia akan pilih situ hari itu setiap hari Rabu. Tu saya belajar dengan butcher master Jepun tu. Lala dia pun minta belajar dengan saya juga, dia punya Malaysia punya teknik. Okay. Ini lembu Wagyu ni. Lembu Wagyu. Sedap. Siapa pernah makan Wagyu? Siapa tak pernah makan Wagyu nanti bagi tahu saya. Saya nak belanja. Okay, next. Ini paling sedap ni. Ini civic, kita letak civic dekat beef tu, kita grill saja atau barbecue. Sekejap je. Very tender, lembut ni. Very tender, very juicy. Sebab benda-benda ni semua kena ada teknik. Kalau kita tak ada teknik, tak boleh buat benda ni. Itu sebab saya butcher ni memang dia level international punya level. Okay. Next. Ini cut biasalah. Yang sebelah tu sarang semut beef. Pernah tengok sarang semut beef? Inilah dia. Daging dia bila kita grill, kita ni masuk oven dia jadi lembut. Cuma akan diajar. Itu pumpkin beef. Mana ada orang buat pumpkin beef. Iron Butcher je buat pumpkin beef. Okay.
Ini ini kalau sekali pandang macam wagyu. Ini semua ada teknik. Teknik nak ni buat ni daging ni macam ni. Ini seni butcher. Okey, itu meatball. Cantik kan meatball dia? Lagi itu beef patty pun ada benda tu. Ini kena belajar. Lagi ini adalah wagyu beef. Wagyu beef lah. Lembut dia ni, tender. Itu labah-labah. Spider beef. Sorry, ni spider lamb. Spider lamb. Okey. Okey, ini dah letih potong, kita masak lah pula. Okey, lagi. Ini produk Iron Butcher lah yang top selling sekarang. Tengok Iron Butcher pun boleh keluarkan produk. Bila anda jadi butcher yang profesional, Profesor, anda diajar buat produk sendiri. Tak mau ke? Sebab tak perlu pun nak jadi Iron Butcher ni, tak perlu pun ada PhD degree. Setakat-setakat sekolah biasa-biasa je. Yang penting teknik, minat. Okay? Yang penting minat dan juga skill. Ya tengok. Orang buat kambing perap macam-macam rahsia, cari resipi. Tak payah. Bila you dah jadi butcher, you tahu macam mana nak marinate lamb, macam mana nak marinate beef, you boleh buat kambing perap you sendiri. Okay, ini tu boomerang lamb. Siapa nak makan boomerang lamb, cari Iron Butcher. Tak pernah dengar kan boomerang lamb? Selalu kambing perap je. Neck. Itu saya dengan saya punya partner tu, dia pun master butcher juga tu. Okey. Itu butcher club. Malaysia ni dia ada butcher club. Okey, next. Ini saya bagi training lah untuk student-student. Saya kerap dipanggil untuk buat training. Okey, lagi. Ni di sekolah-sekolah jemputan, sekolah-sekolah menengah, vocational saya pun pergi juga. Dia orang panggil. Ini okey, next. 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 Lagi cooking demo, saya pun pergi buat juga cooking demo. Okey. Ni masak wagyu. Okey. Itu saya punya, itu honor wagyu tu. Okey. Lagi. Okay, stay home, stay safe. We love you. Tengok Iron Butcher. Iron Butcher tak ada kerja buat benda tu. Pun daging. Okay. Okay. Saya rasa sampai sini je. Okay, Encik Faiz. Saya rasa sampai sini je. Sebenarnya kita ke sesi Q&A lah. So mana-mana peserta-peserta belia-belia di luar sana ataupun pegawai ekonomi yang menyertai sesi webinar kita pada hari ini, kalau ada yang ingin menanyakan soalan, boleh gunakan fungsi raise hands di Zoom, aplikasi Zoom ni, and saya akan allow tuan dan puan untuk bercakap lah. Ataupun kalau malu nak bercakap dengan chef, boleh je typekan di ruangan chat, saya akan bacakan lah. Untuk pengetahuan chef dan tuan dan puan, sesi kita pada pagi ini dah disertai oleh seramai 150 participants ya. So seramai 150 orang dah menyertai sesi webinar kita pada pagi ini. So ramailah yang nak mengetahui macam mana nak cipta kerja melalui bidang butchery ni, sebab seperti yang chef ada mention tadilah, bidang butchery ni memang dikenali tapi masih lagi kurang mendapat perhatian, khususnya di kalangan belia-belia lah. So kita punya tujuan kita sesi webinar kita pada pagi ini, diharap at least belia-belia di luar sana dapat exposure bahawa bidang butchery ni bukan setakat dapat mencipta peluang baru, pekerjaan baru, tapi juga menjana pendapatan dengan lebih tinggi lah. Macam kita boleh tengok chef tadi, bukan level-level Malaysia, beliau dah sampai international, dah sampai ke Jepun, Australia. So harapnya lebih ramai belia-belia menyertai bidang butchery ini. So kalau ada soalan boleh gunakan fungsi raise hand, saya boleh tanyakan soalan untuk saya boleh sampaikan kepada chef. Saya bacakan dululah soalan chef yang saya dapat bahagian komen. So ada soalan daripada Encik Zulhusmi. Beliau bertanyakan,
Chef ada seperti yang Chef mention tadi lah, ada kelas ke khas yang Chef ada buat? Kalau ada boleh kongsikan bila Chef buat tu, di mana, yurannya berapa? Okey, boleh. Memang adalah saya buat kelas dan juga personal coaching pun ada, yang kelas open pun ada. Saya rasa bila keadaan PKP ni semua dah selesai besok, baru saya akan war-warkan dalam FB saya lah. Tadi yang bertanya tu Fauzi, siapa nama Fauzi? Siapa nama yang tanya tadi? Cik Zuhusmi. Cik Zuhusmi. Okey. Sebab you orang pertama tanya, saya memang bagi you special. Saya punya diary 2021. Next year punya diary. Okey, ini saya bagi souvenir dekat you. You orang pertama. Dalam ni banyak cerita buca-buca lah, ada cerita buca dan you boleh update apa yang you nak tulis. Okey, nanti saya akan post dekat anda. Nanti bagi address dekat ni, dekat Encik Faiz. Ada satu diary je lagi. Warna merah. Wah. Okey, saya rasa nanti training tu saya akan bagi tahu dalam Facebook saya. Memang saya ada buat training class tu. Dan saya akan bagi tahu course dia sekali. Kalau kalau dah jadi saya punya geng FB saya, lagi senang. Kalau belum jadi, pergi add saya Zaha Iron Butcher. Senang saya nak post ni. Oi, you adalah orang pertama dapat ni diary ni. Next. Okey, Chef. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua juga, Chef Zaha juga mempunyai akaun YouTube lah. Nanti mungkin Chef Zaha boleh sharekan kepada tuan dan puan supaya kita boleh tengok video-video. Rasanya memang Chef Zaha bukan setakat di Facebook, di YouTube juga beliau juga aktif ya. Khususnya waktu PKP itu banyak video yang dah beliau hasilkan. Nak tengok teknik-teknik motong daging, masak ke, kita boleh terus ke YouTube Chef Zaha, nanti beliau boleh kongsikan lah. So saya bacakan soalan seterusnya daripada Muhammad Quazli daripada wilayah Persekutuan Labuan. So beliau bertanyakan, Assalamualaikum Chef. Saya dari wilayah Persekutuan Labuan, ada ke plan untuk mengadakan kursus untuk menjadi butcher khusus untuk warga di wilayah Persekutuan Labuan? Oh, memang ada. Saya kalau jemput memang pergi je. Dan so mungkin ada buat tour nanti, tour butcher tour. Saya akan pergilah ke Labuan. Kalau saya terlupa tu, tolong ingatkan saya. Saya boleh je pergi. Kalau bila dah open besok, baru saya pergi. Okey. Siapa tadi nama dia? Kejap. Jauh ni dia. Lagi dah buat. Dah terscroll jauh ni. Dah terscroll jauh. Muhammad Quazli namanya. Okey, Muhammad Quazli, kalau you dah jadi saya punya FB ni, friend, nanti mesej saya bagi kamu orang kedua yang dapat saya punya diary untuk 2021. Okey? Nak bawa you makan wagyu tak boleh, jauh. I bagi diary je. Okey, next. Sekarang diary ada soalan. Ada soalan tapi nama dia tak keluar ni. Rasanya dia tak tukar namanya sebab inilah ada tuan atau puan yang menanyakan soalan ni, beliau bertanyakan, ramai tak di kalangan butcher-butcher ni daripada golongan wanita? And berpeluang tak wanita ni untuk menjadi butcher yang berjaya seperti Chef Zaha? Oh, ada, ramai. Ada seorang saya punya anak buah pun perempuan juga, dia pun dah jadi butcher dan dia jadi specialist lagi dekat retail, dekat Ion. Itu semua bukan bekas anak-anak buah saya tu. Dia belajar, sekarang dia pun dah boleh potong daging, dia boleh bagi training. Memang ada perempuan. Tapi dia kena sanggup tak sanggup je dia. Okey? Okey Chef, kita ada permintaan daripada Encik Zuhilmi ni. Encik Zuhilmi Zabri ni dia nak bercakap. Okey, saya akan allow to talk lah. Boleh. Encik Zuhilmi boleh unmute mic, boleh terus tanyakan soalan kepada Chef. Assalamualaikum Chef. Waalaikumsalam. Zulhelmi. Saya tengok macam peluang pekerjaan ni ada level international juga. Jadi saya rasa itu banyak akan menarik minat anak muda lah, selain mengubah persepsi terhadap butcher kan, yang hanya akan duduk di dapur. Jadi apa peluang
pekerjaan ni untuk level-level international macam chef dan apa laluan untuk masuk lah. Sebab saya tengok orang memang minat bekerja, tapi bila kita bagi lagi satu insentif yang boleh melihat dunia sambil bekerja, saya rasa ramai orang yang akan lebih berminat. Jadi apa laluan untuk masuk bidang ni, chef? Terima kasih. Okey, Zuhalmi. You nak makan wagyu ke you nak dairy? Okey, Zuhalmi, macam ini. Dia nak jadi butcher yang level-level dah sampai ke tahap profesional ni, memang dialu-alu lah. Sebab kita dekat Malaysia kurang sangat butcher-butcher yang dah level yang ada skill yang tinggi. Okey. Dia kena start bekerja tu. Antara hotel dengan retail, food service, dua cabang ni boleh. Kat hotel pun boleh, dekat retail pun boleh. Start kerja, kalau tak ada basic tu memang kena jadi dari bawah lah. Dari bawah dia akan ajar macam mana nak teknik potong ayam, nak dibon ayam, ikan, daging, lamb. Memang kalau tak ada kosong knowledge, memang kena dari bawah. Dia tak boleh meloncat terus ke dia punya senior butcher, head butcher, tak boleh. Nanti kamu tak ada, orang tu tak ada produk knowledge. Dia tak tahu pasal daging. Sebab nama-nama daging ni banyak. Okay? Dan nama-nama cut, jenis potongan, dia punya value added dia banyak. Dia memang start dari bawah lebih bagus. Sebab saya pun start pun dari bawah. Tu sebab saya senang. Bila apa masalah datang je, macam mana nak handle semua saya dah tahu. Alhamdulillah saya tahulah sebab saya start dari bawah, saya tahu. Kalau saya start dari tengah ke tengah, saya tak tahu. Apa-apa pun start dari bawah, boleh. Saya boleh bagi dalam 5 tahun, 6 tahun dah boleh dah. Kalau you fokus ni, boleh jadi dah. Ke meat specialist, level international pun insyaAllah boleh. Okay? Ya, Cik Zuhimi ada apa lagi soalan tambahan? Alang-alang Cik Zuhimi yang menggunakan fungsi raise hand ni, boleh terus tanyakan lagi. Kita berikan peluang. Tak ada rasanya. Terima kasih, chef. Terima kasih untuk webinar ni. Saya rasa dia satu webinar yang sangat bermanfaat, terutamanya dalam menyediakan peluang pekerjaan kepada anak-anak muda. Terima kasih. Okey, Zuhalmi, tunggu Derry ya. Saya bagi Derry. Alright, okay, seterusnya kita ada soalan daripada Muhammad Kuazli ni, chef. Beliau ni daripada Labuan tadi. Oh, Labuan. Okey. Okey, Assalamualaikum, chef. Waalaikumsalam. Okey, untuk pertanyaan bagi untuk warga Labuan lah, belia Labuan, adakah satu institut ataupun college untuk belajar kepada belia-belia Labuan untuk semua belia lah, bukannya untuk belia Labuan khususnya, tapi semua belia untuk belajar untuk jadi seorang butcher. Saya suka soalan Encik Muhammad Kuzaili ni. Oi, bagus. Tepat soalan. Apa lagi? KBS lah kita suruh. Kan? KBS kan ada. Nanti KBS akan buatlah itu kos butchery. Butchery-nya kos. Kita ambil tak lama pun, 6 bulan saja. Nanti saya cakap dengan Datuk Wasita. Datuk Dr. Wasita, saya suruh dia buat butcher kos. Tak lama pun, 6 bulan. 6 bulan you all boleh start kerja. Lepas tu boleh start kerja dah. Demand tinggi, betul saya kata. Untuk butcher ni demand dia tinggi. Muhammad Kuzaili. Okey, terima kasih. Ada apa-apa lagi nak tanya? Itu sajalah buat masa ni lah. Tapi kalau ada satu orang cakap satu fakulti ataupun satu institut yang diadakan oleh KBS, mungkin kita boleh melahirkan butcher yang banyak lah. Yang tadi apa yang dimaklumkan oleh chef, kan sekarang ni pasaran untuk mencari butcher-butcher ni mungkin kalau kita lahirkan dari segi institut, mungkin boleh dapat membantu belia-belia yang sedang orang cakap mencari pekerjaan. Betul. Sekarang ni banyak orang masuk kulinari. Kulinari ni dia lebih kepada masakan. Chef dah terlalu berlambak dekat Malaysia. Butcher tak ada. Inilah peluangnya sekarang. Itulah KBS pertanyaan sebab sekarang ni chef memang banyak, tapi tukang potong ni, butcher ni tak ada kan. Butcher dia memang kurang. Chef kalau keluar je pintu bangunan ni kan saya boleh jumpa chef. Butcher payah nak jumpa. Saya rasa elok dah lah KBS buat satu kos butchery ni.
tak lama pun 6 bulan. Bagus, good. Tapi kalau sekiranya suggestion. tempoh 6 bulan tu, kalau sekiranya banyak permintaan pun, rasanya boleh diteruskan sebagai satu sekolah lah rasanya untuk belia-belia ni untuk mencari pekerjaan sebagai butcher. Betul. So Bagus. yang chef maklumkan, kita ada peringkat level-level kan? Betul. Dia dari basic, intermediate dengan advance. Dia ada 3 stage. Mungkin dapatlah, ini just cadangan lah. Ya, betul. Sebab dekat luar negara pun banyak dia punya college dia yang ada untuk butcher course-nya. Saya pun pergi belajar pun ada kat sana, pergi belajar untuk belajar butcher dekat sana. Saya pun tengok dia punya college tu yang ada daging punya. Di Malaysia je tak ada. Saya rasa inilah peluang KBS untuk buat satu course butchery. Yang pertama di Malaysia. Clear? Okay, terima kasih chef, terima kasih cik daripada KBS. Terima kasih Cik Kuazli. Okey, seterusnya kita ada Cik Zulhusmi. Tadi dia ada raise hand. Cik Zulhusmi ada soalan? Boleh terus tanyakan kepada chef. Boleh disable unmute tu. Okey. Cik Huzaimi. Zulhusmi. Zulhusmi. Sila bersuara sekarang. Agak ni tak tersalah tekan. Itulah, tersalah tekan kot. Tak apa-apa, kita terus kepada soalan seterusnya. Kita ada Cik Ahmad Zul. Kejap ya, Syah. Cik Muhammad Zul. Okay. Cik Ahmad Zul, kalau ada soalan nak tanyakan boleh terus ajukan soalan kepada Chef. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Zul. Chef, jadi saya tadi saya masuk dalam program webinar ni sesi pertengahan dah. Jadi saya nak tanya dengan program baca ni dengan keperluan binatang lah kan, macam ternakan ni memadai tak dengan kita buat program ni, macam kata apabila kita nak menghasilkan baca tu mesti ke, lembu ke kambing ke banyak untuk kita sembelih kan. Jadi pasaran tu bagaimana, Chef? Dan di belakang sudah ada ke belum? Okey. Pasaran dia memang ada, Encik Zul. Sekarang kita banyak supermarket, kita banyak butcher shop. Bukan, maksud saya dari segi bahan mentah, lembu tu sendiri. Kan kita sendiri pun ada juga mengimport lembu apa semua kan jadi. Okey, bahan mentah yang kita nak. Okey. Kita ada dekat Malaysia kan banyak penternak lembu sekarang untuk local beef. Encik Zul dari mana? Saya dah kata, tapi saya juga peternak lembu, tapi saya rasa lembu kita pun dengan kadar populasi rakyat kita sendiri pun rasa tak cukup lah kita. Tak cukup. Sebab kita sendiri lembu luar lagi. Dan kalau kata kita nak buat usul ni di KBS sama ada di UN ke community, takut lambatkan baca ni jadi seperti lambatkan chef juga nanti. Okey, Encik Zul. Tak apa. Nanti kita boleh bincang benda ni lagi dekat ni. Nanti saya boleh jawab kat luar ni. Sebab ini pasal kerjaya. Tapi tak apa, very good ni soalan tu. Boleh Cik Zul? Boleh. Cik Zul tanya saya tadi pasal ni kan, lembu kan, stok. Kekurangan stok kan, betul? Kalau kata KBS buat program ni dia kena ada kombinasi dengan MOA ke. Betul. Macam kita, saya takut belakang saya tersalah jawab kan. Okey. Macam kita buat tu plus ke macam peternak tu, dia kena ada skill sendiri untuk proses baca ni. Okey, betul. Itu sebab tadi saya kata macam
kedai-kedai butcher yang ada ladang-ladang tu, dia perlukan butcher yang ada skill macam mana dia nak potong daging dia. Dan tu dengan harga dia boleh jadi dari RM29 sekilo boleh naik ke RM50, RM60 bila dia value added kan, bila dia potong daging tu dengan cara yang betul. Tu sebab kena datang training, kena bagus. Orang yang ada ladang ni pun dia sepatutnya dia kena ada knowledge potongan. Baru dia dapat profit, dia dapat pendedahan macam mana pemotongan daging tu. Chef, Bagus di tu. Kelantan dah ada ke, Chef? Apa dia? Di Kelantan sudah ada ke baca shop? Kelantan itu hari saya nampak macam kat Terengganu. Kelantan saya tak perasan lagi. Tapi steakhouse banyak kat Kelantan tu. Saya tak pasti lagi Cik Zul. Kat Kelantan ada ke tak? Okey. Ya. Apa-apa Cik Zul mesej saya. Okey. Terima kasih. Zaha Iron Butcher. Saya punya FB. Zaha Iron Butcher. Okey. Ya. Okey, boleh Cik Zul. Bagus. Okey, terima kasih Cik Zul. Seterusnya saya bacakan soalan di ruangan komen dah, Chef. Boleh. So daripada Cik Zuhusmi. Cik Zuhusmi ni tadi mic dia tidak berfungsi. So tak apa, saya bacakan soalan dia lah. So soalan Cik Zuhusmi, apakah cabaran sebagai butcher? Setengah orang anggap pekerjaan butcher ni pekerjaan yang susah untuk disertai. Dan soalan seterusnya, Chef, Chef ada tak restoran atau kedai-kedai makan untuk peminat-peminat butcher ni datang merasa sendiri sentuhan Chef? Cik Zulhazmi ni dari mana tadi Cik Zuhusmi daripada mana Cik Zuhusmi? Cik Uzul dia tak jawab ke? Kalau dia jawab saya bawa dia pergi makan wagyu dengan saya ni. Saya Cik Zuhusmi masak. daripada Negeri Sembilan, Chef. Orang kampung. Negeri. Okey. Tak apa, nanti soalan pertama yang tadi bermula apa cabaran lah, betul? Cabaran sebagai seorang butcher ni. Seorang butcher ni cabaran dia kalau dekat retail tu dia tak tahan nak menghadap customer. Okey. Customer punya permintaan. Customer punya permintaan ni kadang dia minta pelik-pelik, so kita terpaksa buat juga. Okey, kalau yang mana tak ada knowledge, tak ada skill tu dia susah. Kalau yang mana ada skill dia senang je deliver benda tu. Dia boleh buat apa benda yang customer nak. Satu lagi kadang-kadang bila klik kita tak datang kerja, kita terpaksa buat dia punya kerja tu jadi banyak. Okey, kita kena potong daging terlalu banyak, ayam terlalu banyak. So, saya rasa itu cabaran dia lah. Yang lain tu semua small matter je, kecil-kecil je. Okey, Chef. Saya bacakan soalan di ruangan komen juga. Ada soalan daripada Encik Fauzi Ilham. Encik Fauzi bertanyakan soalan. Assalamualaikum. Berkaitan dengan kursus juga, kami dah buat online business. Cuma nak tambah produk jualan iaitu daging perak. Boleh tahu tak kursus apa yang sesuai yang chef sediakan untuk hasilkan daging perak yang power? Bagus. Saya suka orang kalau berniaga pasal daging ni. Apa daging dia suka pasal daging ni berniaga. Kalau dia call saya, memang saya suka cerita. Resipi kambing perap ni dia ada macam-macam style lah, macam-macam resipi. Resipi tu nanti mungkin boleh saya ajar dalam kelas saya. Bila saya buka kelas tu, cik datanglah mungkin untuk kelas value added, untuk marinade-nya. Jangan risau, ada kelas tu. Type aja. Jadi member saya punya friend FB, Zaha Iron Butcher. Kalau tak dapat ni mesej saja saya. Okey, training untuk kambing perap semua ada. Macam mana nak marinate beef semua ada. Follow je saya punya FB. Okey, Chef, seterusnya soalan daripada Puan Farashila Diana daripada Wangsa Maju Kuala Lumpur. Untuk bergelar seorang profesional butcher, kita perlu berdaftar dengan mana-mana badan profesional atau tak perlu, Chef? Tak payah dulu. Yang penting kerja dulu, test upgrade skill. Lama-lama bila masuk competition, bila dapat invitation pergi ke luar negara, lepas tu ada satu saya sebut sekarang SIAS pun ada bagi itu jabatan
kemahiran Malaysia saya rasa. Dia pun ada dah itu keluarkan untuk butcher punya SKM. Boleh. Don't worry. Janji skill tu hebat. Masuk je competition tu. Yang Iron Butcher 2 tahun sekali tu. Baru tahu power tak power. Okey Chef, seterusnya saya ada soalan daripada Cik Bernard Isaac daripada Sarawak. Jauh soalannya. So, pernah tak Chef rasa mengalah semasa di tengah jalan? Dan siapakah yang mendorong Chef untuk dan juga menyokong Chef untuk Chef teruskan sehingga Chef sampai ke tahap ini? Oh, saya kena bagi hadiah kat kamu lah. Siapa Bernard tadi? Bernard Isaac. Bernard Isaac, you pergi follow saya punya FB minta diary satu dekat saya. Yang mendorong jika saya ada masalah, hadapi masalah, selalunya yang motivate saya punya diri, saya punya diri lah sendiri. Saya kadang saya terpaksa lawan balik lah. Sebab meat tu, butcher dengan meat ni memang saya dah jadi, dia dah mansabati dengan saya. Dia dah jadi passion dekat saya. Walau macam mana pun datang pun semua, saya tak nak, saya memang kena teruskan dekat meat ni. Sampai bila-bila. Sebab sebelum ni pun, dulu pun saya dapat offer juga untuk keluar daripada bahagian meat ni, pergi ke tukar bidang. Dia tak boleh, benda tu tak boleh, dia tak jadi. Saya dah cuba buat, benda tu tak jadi. Saya ni memang dah sinonim dengan meat. Itu sebab kalau saya tak pernah give up pasal meat ni. Memang sampai sekarang kalau orang cerita pasal daging dengan saya memang saya suka. Sampai passion tu dah ada. Tidur pun kadang mimpi daging. Okay? Thank you Mr. Bernard. Bagus. Follow saya punya FB Mr. Bernard. Okey. Seperti yang Chef cakap tadi, apa-apa soalan lain daripada konteks kita hari ni boleh terus direct ke Facebook Chef lah. Iron Butcher, Azhar Lasim, Iron Butcher, sorry. Iron Butcher, yes. So kita ada soalan lagi Chef daripada Perlis. Boleh. Puan Murni Ismail. Assalamualaikum Chef, saya nak tanya, ada tak kata-kata motivasi atau kata-kata semangat sikit untuk mereka yang mahir dalam butcher ni tapi malu nak tunjuk bakat? Terima kasih Chef. Waalaikumsalam. Puan Murni tadi nama dia. Ya, Puan Murni. Untuk yang ada skill tapi dia tak berani show dia punya talent. Dia punya bakat. Saya ni pun dulu, mula-mula dulu pun malu gak nak show saya punya talent. Nanti orang cakap macam-macam lah apa semua. Masa dulu saya aktif pun dalam social media ni dekat butcher ni baru 3 tahun. Lepas tu dia terus meletup. Sebab masa tu saya nak cari butcher, payah sangat cari butcher. Tak ada orang nak jadi butcher. Lepas tu saya tak ada manpower, tak cukup staff untuk jadi butcher. So saya terpaksa, ada satu saya punya dari dia kawan saya dari Australia, dia bagi tahu saya dekat Malaysia, dekat Australia pun dia kata kurang butcher. Dia kata you cuba promote butcher, dia kata. Lepas tu bila saya first day saya hantar saya punya gambar-gambar saya dalam FB, saya tukar nama saya dulu, saya tulis Chef Zaha je. Lepas tu dia kata chef terlalu banyak berlambak chef. You pergi tukar you punya nama. You butcher, you letak Zaha Iron Butcher. You pun pernah menang Iron Butcher. So saya tukar. Saya tukar, saya post gambar daging saya, dia terus boom macam gunung berapi. Lepas tu saya tengok, baru saya tahu dekat situ komen-komen tu orang PM saya, dia kata ramai orang kat Malaysia ni dia minat butcher tapi dia tak tahu mana dia nak pergi. Dia nak pergi ke mana, nak cari butcher ni macam mana, nak belajar butcher ni dia tak tahu macam mana. Lepas tu baru saya tahu. That's why lepas tu saya ada hari-hari saya post gambar daging saya. Dulu saya tak berani nak tunjuk gambar daging saya malu takut kena komen. Rupa-rupanya sampai sekarang alhamdulillah tak ada pula ilah yang tembak saya ke apa ke. Lepas tu memang share knowledge. Saya suka share saya punya skill, knowledge saya. Tengok macam ni granite ni saya buat. Show kalau you ada, you punya talent, kalau you punya bakat you ada, you punya skill you ada, tunjukkan kepada dunia. Show you punya you punya talent. Okay? Lihatlah dunia, kata. Okay, don't worry. You jangan rasa rendah diri. Jangan sesekali rasa rendah diri, okay? Show your talent.
Tunjukkan kepada dunia you punya skill. Bukan you nak menunjuk pun, you nak bagi share you punya knowledge, you punya idea. Itu terlalu bagus sebenarnya. You jangan terlalu fikir negatif, fikir positif saja. Okay? Okey Chef. Seterusnya kita ada banyak soalan tak henti. Saya sampai kena pilih pula soalan ni. Banyak soalan kita pada hari ni. So ada soalan daripada Pahang Chef, daripada Puan Hasmah. Assalamualaikum. Hai Chef. Saya Hasmah dari Pahang. Dalam masa kita menghadapi wabak COVID-19 ini, adakah buca-buca juga menghadapi masalah yang sama? Dan bagaimana cara untuk menghadapi masalah-masalah yang buca-buca ni hadapi di saat pandemik COVID-19 ni Chef? Okey. Waalaikumsalam Puan Hasmah nama dia. Okey. Butcher dekat retail di supermarket, dia masih lagi buat operasi. Dia alhamdulillah dia tak ada apa-apa efek kat dia. Kerja dia bertambah banyak ada. Okey? Sebab kalau butcher di hotel memang ada menghadapi masalah lah. Okey? Dengan hotel tak boleh buka apa semua. Tapi di butcher di retail, di supermarket, memang dia, di butcher shop memang dia on di pasar, memang dia berjalan seperti biasa. Sebab bidang kita ni memang orang hari-hari makan daging. Semua orang kebanyakan semua makan daging. Itu sebab daging memang butcher dia memang tak berhenti potong daging. Itu sebab insya-Allah saya rasa kalau bidang industri butcher ni memang you sentiasa bekerjanya. Okey? Kerja you banyak. Memang sentiasa bekerja. Tapi orang tak tahu nak jadi butcher tu tak tahu. Ataupun dia malu nak jadi butcher. Dia kata lah butcher je pun potong daging je. Tapi dia tak tahu. Level-level profesionalnya butcher. Bayangkanlah potong wagyu sekeping pun 200, 300. Boleh tunjuk? Boleh? Boleh? Boleh. Terima kasih Chef. Seterusnya soalan daripada Bernard Isaac juga. Tadi yang daripada Sarawak tu. Chef, rasa Malaysia mampu tak untuk hasilkan daging wagyu tersendiri? Sebab biasanya daging wagyu ni dihasilkan di negara yang mempunyai iklim yang sejuk. Okey. Wagyu ni pun saya suka jawab soalan wagyu ni. Bila saya dah pergi dekat Miyazaki Wagyu ni, ada soalan macam ni bagus. Okey, wagyu dia takkan dibela dekat Malaysia. Negara-negara lain pun dia takkan bela wagyu. Okey, Jepun dia takkan bagi benih dia suka-suka dia dekat negara luar. Sebab itu memang dia punya. Wagyu tu memang asal dari sana. Kalau wagyu yang contoh dia pergi ke Australia ke atau negara lain ke, dia tak boleh panggil wagyu, dia panggil F1. Okey? Dia panggil F1 sebab dia tu lembu tu dia kacuk. Okey? Wagyu dari Japan dengan Australia. Wagyu dari Japan kacuk dengan contoh dengan Malaysia. Dia tak boleh panggil wagyu, dia panggil F1 saja. Okey? Itu wagyu takkan boleh dibela kat 100% wagyu nya tak boleh dibela kat Malaysia. Jepun takkan bagi. Nah, setahu saya lah dia takkan bagi. Kecuali kacukkan tu yes. Itu boleh. Okey Chef, seterusnya kita ada soalan daripada anonymous attendee sebab dia tak letak nama dia tadi. So Chef, selain daging, ikan juga Chef pernah buat tak? Sebab ikan juga ada teknik-teknik yang berbeza. Apakah perbezaan antara teknik potong ikan ni dan juga teknik potong daging? Okey. Ikan tulang dia kecil. Ikan memang sebagai butcher memang dia kena potong ikan, dia potong ayam, potong kambing, potong daging memang kena potong. Okey? Daging ikan dia lain, dia lembik. Daging lembu dia pejal sikit. Memang dia kena pisau yang betul lah. Bila kita nak contoh filet ikan, kita gunalah pisau yang betul. Kita tak bolehlah guna pisau yang potong sayur tu. Pisau-pisau macam ni. Dari Japan ni. Kita tengok pisau sushi. Dia potong pisau sushi. Pisau dia kan tajam. Jadi dia akan guna pisau yang betul. Dia takkan guna pisau-pisau biasa. Macam ada pisau untuk brand-brand macam ni, dia untuk filet ikan. Pisau filet ikan lain. Pisau potong daging lain. Ya? Okey, dia memang ada beza. Tapi ikan senang je potong banding dengan daging. Okey Chef, ada juga soalan ni, saya pun rasa soalan ni interesting lah. So macam gambar yang Chef ada share tadi.
So kan ada tunjuk gambar daging-daging, ada tunjuk wagyu beef, pisau-pisau juga chef ada tunjuk tadi. So ni Puan Nuraini Mustafa dia tanya, berapa harga pisau-pisau tu chef? Mahal tak? Oh, kalau Puan Nuraini, sebab you adalah orang pertama tanya pasal harga pisau, saya bagi you diskaun 50% untuk year sale. Okay, so saya akan bagi you special price. Nanti PM saya dekat saya punya Facebook ya. Saya akan bagi you pisau Brandig from Germany. Okay? Saya bagi you 50%. You don't worry. You message saya. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Tanya soalan pun dapat 50% diskaun. So apa soalan-soalan ni boleh ajukan soalan sekarang sebelum kita akhiri sesi Q&A kita. So chef, ada soalan daripada jumpa yang butcher ni. Ada soalan daripada Brenda Nicholas chef. Kalau nak jemput chef bagi kursus ke IKBN Miri, chef boleh datang tak? Nak tahu berapa yuran bayaran untuk sesi latihan bersama chef? Oh, berlari saya datang. Boleh. Nanti PM saya dekat saya punya Facebook. Lepas tu nanti PA saya akan bagi quotation. Memang training butcher ni memang saya berlari dia pergi. Don't worry, ada boleh Nicholas. Chef, ada soalan juga daripada Cik Mustafa Khan. Assalamualaikum chef. Kalau kita baru nak mula dalam bidang butcher ni, adakah banyak peluang pekerjaan yang ada untuk beginner dalam bidang butcher di negara kita ni? Waalaikumsalam. Banyak sangat jawatan kosong yang perlu butcher yang saya nak sekarang. Memang ini hari, kalau hari Isnin depan you nak kerja pun dah boleh. Okay? Memang ada butcher ni berlambak sekarang kosong. Mana-mana tempat butcher memang dia perlukan butcher sekarang. Butcher shop, butcher supermarket berlambak kerja. Isnin depan kalau you nak masuk pun dah boleh. Okay? Don't worry. Memang ada butcher. Ada lagi soalan Cik Faiz? Ada lagi chef. Saya kena pilih ni. Banyak sangat soalan ni. Boleh. Walau kesian yang mana tak dapat jawab. Itulah. Saya nak bagi dairy pun tak dapat. Banyak soalan-soalan yang sama. Seperti macam yang mana dah ditanyakan, saya tak ulang lah. Saya banyak boleh. Soalan baru lah. So chef, ni ada daripada Puan Salina Sabrudin. So boleh terangkan bagaimana nak cipta kerja dalam bidang butcher ni chef? Maksudnya spesifik daripada contoh dia pandai potong daging je, macam mana cara dia nak cipta kerja dia? Cipta kerja. Dia boleh ulang balik Cik Faiz, dia nak cipta kerja macam mana tu? Soalan dia pun memang jenis macam tu chef. Dia nak tanya macam mana, boleh tak macam mana chef, mungkin chef boleh kongsikan pengalaman chef lah, macam mana chef mula-mula dalam bidang butcher ni. Macam mana chef boleh cipta kerja sebagai yang chef sekarang lah. Mula-mula saya memang dari bawah tadi saya cakap, saya dari zero knowledge. Kosong knowledge. Saya memang knowledge saya tak ada pun pasal butcher. Daging-daging ni semua tak ada. Satu hari saya pergi minta kerja, HR tu kata, yang ada kosong sekarang butcher je. Nak? Dia kata. Saya kata boleh, dia kata. Butcher lah, dia kata. Saya pun pergi. Pergi kerja. Kerja dia potong daging, potong ayam, potong ikan, apa semua. Mula buat je lah saya biasa. Lama baru saya nampak dia punya teknik. Lepas tu dia diberi training dengan dari butcher, spesialis dari butcher dari Australia, dari New Zealand, dari US, datang bagi training. Wow, saya nampak butcher ni menarik. Lepas tu saya dah hari-hari saya datang kerja, hari-hari saya belajar teknik potong. Saya punya skill saya hari-hari saya potong. Sampai saya puas hati, sampai bila saya buat trimming, sampai daging tu tak ada melekat. Bila saya buang tu tak terlalu banyak, tak terlalu sikit. Dia cantik, dia punya bulat dia pun cantik. Lemak-lemak yang saya buang tu dia jadi cantik, wastage dia kurang. Baru saya puas hati. Lepas tu saya develop untuk create pula daging-daging tu macam-macam bentuk tadi. Janji minat je. Alright chef, seterusnya ada soalan tapi nama dia tak keluar kat sini. Tak apa, saya bacakan je lah soalan ni. Dia tak bagi nama, tak dapat hadiah.
berapa ramai perantis butcher yang chef dah lahirkan? Kalau chef boleh kongsikan. Saya rasa banyak dah. Beribu saya rasa ada. Sebab saya pun dah dalam industri ni pun saya aktif start mengajar dalam masa tu dah 15 tahun dulu pun saya dah start mengajar pasal butcher macam-macam company. Sekarang ni baru keluar. Ramai anak buah saya, ramai yang berjaya lah. Sebab dekat Malaysia ni kita kekurangan spesialis. Meat spesialis tu kurang. Padahal setiap company dia perlukan 2 spesialis ataupun 1 spesialis. Bayangkanlah supermarket, retail, hotel pun banyak dah dia punya ni. Tapi spesialis tak ada. Kita kekurangan spesialis. Jadilah butcher, very interesting. Nak travel pun free. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada lagi soalan-soalan yang ingin tanya, maksudnya nak bercakap sendiri dengan chef, boleh gunakan fungsi raise hand di aplikasi Zoom ni. Saya akan bagi peluang untuk tuan-puan bercakap. So sementara kita menunggu tuan dan puan-puan yang mana yang berminat nak bertanyakan soalan, gunakan fungsi raise hand tu, saya bacakan lagi lah soalan-soalan di ruangan komen. So ada soalan daripada Encik Mustafa Han. Chef, macam mana nak contact kalau nak kerja dengan chef? Okey, ambil nombor telefon saya ni. 012 340 1944. Boy, berani kan Ayun Butcher declare dia punya phone. Pasal butcher no problem. Okey? Saya ulang sekali lagi ya. 012 340 1944. Zaha Ayun Butcher. Memang saya perlukan butcher sekarang. Saya nak develop orang jadi spesialis. Okay? Sebab spesialis dekat Malaysia kurang. Okey, chef, ada soalan daripada Muhammad Qazaimi juga, Muhammad Qazaimi tadi. Chef, ada tak plan nak buat pertandingan butcher di peringkat Malaysia ni? Dia setiap 2 tahun memang ada, tapi sekarang ni masalah COVID ni kita semua stop. Tapi bila follow je sebenarnya FB, bila ada besok saya akan war-warkan dalam FB. Memang setiap 2 tahun sekali ada competition tu. Show your talent nanti. Okey. Alright. Thank you chef. So ada juga ada lagi soalan ni ya chef. Kalau saya sempat bacakan lagi soalan. Encik Fat ada nak tanyakan soalan ni, boleh saya bagi peluang untuk Encik Fat bercakap lah. Boleh. Encik Fat, cakap lah. Ya, Cik Fat boleh disable mute tu, boleh terus tanyakan soalan kepada chef. Alright, terima kasih. Assalamualaikum chef. Waalaikumsalam. Puan mana? Selamat bertemu. InsyaAllah esok kita bertemu di Hero Market. Boleh. Pernah makan wagyu? Hello chef, saya daripada bahagian pembangunan kemahiran belia KBS. Okey. Kita memang ada perancangan lah untuk buat satu program bootcamp dalam skop kerjaya butcher ni, chef. Boleh. Ya, cakap ya. So dan dalam masa yang sama kita pun ada juga perancangan untuk menurunkan program-program dalam bentuk kemahiran yang akan dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Negeri-Negeri. Okey. Jadi saya nampak dari segi taklimat yang Chef bagi pada perbincangan kita 2 bulan Oktober yang lalu di kementerian. Ya. So saya nampak dari segi kerjaya butcher ni memang menarik lah, dan kita perlukan lebih ramai orang-orang tempatan ataupun belia-belia tempatan untuk terlibat dalam kerjaya butcher ni. Betul. Jadi di pihak kami di kemahiran ni pun insyaAllah kita pun mungkin ada permintaan Chef, selain daripada kita memperkenalkan kemahiran itu kepada belia kita, dan dalam masa yang sama kami pun ada perancangan lah dan ada permintaan daripada tenaga pengajar ILKBS dalam bidang ni Chef. Okey, bagus. So jadi untuk perbincangan lanjut tu insyaAllah kita akan berbincang esok petang.
Dari segi penglibatan dan juga pembelajaran ke butchers ni melibatkan tenaga pengajar dan juga golongan belia masa, Chef. Okey, bagus. So cuma satu je, Chef, kalau ialah berdasarkan kepada Encik Zul Husmi daripada JBS Negeri 9 tu memang menariklah kerjaya butcher ni sampai ke luar negara. Cuma mungkin ada tips daripada Chef kepada belia kita ni untuk sampai ke peringkat antarabangsa ni. Banyak cabaran yang perlu ditempuhi oleh Chef sendirilah kan. Ya. So berdasarkan pengalaman tu mungkin ada tips-tips terutama dari segi orang kata mental kita dan sebagainya kepada belia-belia kita, Chef. Terima kasih, Chef. Okey, alhamdulillah. Okey. Untuk jadi sampai ke tahap level saya ni yang dah untuk jadi butcher yang profesional, saya rasa saya dulu sepatutnya lagi cepat sepatutnya dulu. Cuma saya dulu saya tak tahu mana pintu atau mana stage saya nak masuk, pintu mana saya nak keluar. Tapi masa tu dulu masa saya umur 30-an tu, masa tu saya keluar. Saya dah start pasal butcher ni. Tapi masa tu saya tak keluar lagi. Saya tak jumpa jalan yang betul. Sekarang ni baru saya nampak untuk butcher yang akan datang ni, yang generasi sekarang ni, saya rasa kalau dia nak jadi meat specialist, kalau dia cepat, saya rasa dalam 8 tahun 10 tahun dia dah boleh jadi dah. Dia dah mahir dah, dah pakar dah dalam daging ni. Tapi memang petua dia, you memang kena sabar. Sebab you punya dugaan, you punya cabaran you berdepan dengan customer, dengan orang selalu yang tak tahan ni bila dia jumpa customer demand yang macam-macam, minta yang macam-macam, dia tak boleh tahan, dia give up, dia lari. Dia sebenarnya masa dia give up, masa dia pressure sangat tu, masa tu sebenarnya proses belajar. Saya selalu bila saya down, bila saya tertekan lah, masa tu saya anggap masa tu lah pelajaran yang paling berguna bagi saya. Itulah masa tu saya anggap itu proses belajar. Saya tak pernah anggap benda tu beban kat saya. Bila lama-lama you akan solve, kita tahu macam mana nak solve masalah tu. Untuk menjadi pakar ni dia memang banyak dugaan dia, memang dia punya cabaran dia memang tinggi. Tapi benda tu yang penting kamu minat, yang penting mesti minat. Passion mesti ada, passion to be a butcher tu you mesti ada. Ya, you jangan angan-angan ti ayam tak jadi. Okey? Apa-apa bidang pun, you nak jadi chef ke, you nak jadi tukang jahit ke, you nak jadi penyanyi ke, pelakon ke, passion tu mesti ada. Okey? Apa-apa pun saya dalam diri saya, passion tu first. Kalau tak ada passion semua tak jadi. Okey? Sabar tu memang kena penting. Okey, Chef. Ada lagi soalan request daripada Samita Taru ni. Saya akan allow untuk beliau bercakap lah. Boleh. Samita Taru. Ya, boleh terus. Tanyakan soalan kepada Chef. Hai Samita. Hilang suara. Hai Samita, boleh terus tanyakan soalan? Disable mute tu. Okay, tak apalah, kita teruskan kepada orang lain lah. Mungkin ada Muhammad tu dia nak cakap. Cik Muhammad ni nak bercakap. Ya, Cik Muhammad, boleh teruskan tanyakan soalan? Assalamualaikum, Chef. Assalamualaikum, Cik Muhammad. Chef, sepanjang profesional chef sebagai butcher profesional, apakah produk daging Malaysia yang menarik dan ada potensi untuk keluar? Kalau macam Jepun, Wagyu. Kalau macam Malaysia, apakah yang untuk yang kita buat sendiri daging kita untuk kita menarik ke luar pasaran? Terima kasih, Chef.
Okey, sama Encik Muhammad. Okey, yang setahu saya lah, produk daging ni yang nak import keluar ni dia ada masalah sikit. Sebab ada separuh-separuh negara dia tak nak daging-daging, bahan-bahan daging-daging yang berasaskan daging ni, dia tak ada separuh-separuh negara dia tak bagi masuk ke negara dia. Ada separuh negara senang kita masuk. Tapi untuk pasarannya macam saya rasa produk-produk macam rendang, daging salai yang sudah dimasak lemak cili padi ke, kari, benda-benda tu menarik. Lepas tu lagi kurma daging. Tapi kita kena ikut dia punya ni lah, ada separuh negara memang payah nak masuk produk daging kita ke luar. Encik Muhammad, macam tu dia punya proses yang saya tahu lah. Okey ya Cik Muhammad? Okey. Alright, so saya rasa bolehlah kot kita bagi peluang untuk 2 soalan terakhir. So kalau ada apa-apa lagi, tuan dan puan nak tanyakan soalan, boleh terus tanyakan soalan. Gunakan fungsi raise hand dan saya akan berikan peluang untuk tuan-puan bercakap lah. So kalau tak ada, kita teruskan kepada soalan di bahagian komen dululah. So ada soalan daripada Puan Nur Syamira. Macam Assalamualaikum Chef, macam berminat je dalam bidang butcher ni, tapi masih belum terlewat ke untuk join sebab umur dah melebihi 3 series. Okey. Tak ada mana terlewatnya. Yang dia proses untuk belajar butcher tu setahun 2 tahun je. Dah pandai lah. Tak terlewat lagi. Okey. Selagi minat, mampu buat, masuk je butcher. Bagus jadi butcher ni. Kamu banyak, kamu boleh buat produk sendiri, kamu tahu daging-daging apa yang sesuai. Bahagian ni masak apa, bahagian ni masak apa, kamu boleh buat produk kamu sendiri. Macam-macam kamu boleh buat. Sekarang ni kan banyak orang jual online, kamu boleh develop you punya produk sendiri. Kalau kamu tak tahu pasal daging, kalau kebanyakan orang yang di luar ada kan lah, saya tengok dia tak tahu pasal daging, tapi bila dia beli daging, itu dia pergi jual, daging jadi keras, benda harga tu sepatutnya murah, dia beli sebab dia tak ada knowledge, harga mahal, dia tak tahu nak beli ke mana, dia nak beli supplier yang betul, dia tak tahu, dia beli ke orang tengah, kan payah benda-benda tu. Banyak lagi benda boleh belajar saya, insyaAllah saya ajar. Okay? Sekarang saya tengok ramai orang meniaga-meniaga online jual fresh meat lah, jual daging kambing perap ni, macam-macam. Bagus benda tu. Tapi kalau you ada knowledge, lagi bagus. Okay? Cik Zulhusmi ada raise hand tu, saya akan allow untuk Cik Zulhusmi bercakap lah. Dia dah letak balik. Alright, saya sediakan peluang pada Cik Zulhusmi lah. Cik Zulhusmi, kalau ada soalan. Assalamualaikum Chef. Waalaikumsalam Cik. Okay, berkaitan dengan dunia butcher ni kan, di Malaysia dan juga luar negara, pandangan Chef tentang kerjaya butcher di Malaysia dan luar negara. Kita nak tahu pandangan Chef. Okay. Butcher dekat luar negara, luar negara ni dia memang hari-hari makan daging. Kita pun hari-hari makan daging. Butcher dekat luar negara ni dia banyak dah, sebab dia banyak value added. Dia banyak value added dia, butcher dia banyak, sebab dia hari-hari dia makan daging, dia kena create macam-macam value added. Macam kita kurang value added, kita lebih kepada makan steak, makan rendang, kari, goreng kicap saja. Atau kita jarang ke yang advance punya, yang rare punya makanan kita jarang buat. Beza dia skill yang dari overseas tu, dari luar negara tu, of course lah dia lebih ni, sebab dia hari-hari dia potong daging. Hari-hari dia create macam-macam menu, macam-macam cutting. Dia hebat lah sebab dia hari-hari. Kita tak.
Boleh Zul. Cik Zul. Okey, boleh. Satu lagi soalan Chef. Setiap orang macam Chef sendirilah dah berkecimpung selama 22 tahun ni. Mesti sampai satu masa Chef akan rasa okay, I'm done. Maksudnya I need to stop and then start give over to other orang kata young generation lah. Dan macam mana Chef melihat kerjaya Chef pada 10 ke 20 tahun yang akan datang? Maksudnya sampai masa mesti Chef akan rasa macam akan berehat dari dunia. Okay. Itu memang saya dah fikirkan dah benda ni. Itu sebab saya kata saya nak develop yang buca-buca yang muda-muda sekarang ni, dia jadi sampai level specialist. Sebab one day saya rasa mungkin 2-3 tahun lagi saya dah retire dah. Saya dah tak nak jadi buca. Saya nak jadi trainer je. Saya nak pergi bagi training saja. Dan juga saya mungkin nak ada produk saya sini, nak fokus dekat saya punya bisnes sendiri je. Saya pun tak nak lah sampai bila-bila nanti kan jadi buca, nanti orang lain tak boleh take over pula tempat saya. Saya kena bagi peluang juga kat orang lain. Saya dah fikir macam tu. Dalam setahun, 2-3 tahun lagi mungkin saya retire. Masa tu saya dah ada buca-buca yang talented, yang boleh ambil saya punya tempat. Tapi sekarang ni memang saya jumpa kurang. Buca tu tak ada, kurang. Ada seorang orang dia pemalu. Ada dia tak berani, dia tak nak, dia kata dia mau, dia potong pergi kerja, potong dah balik. Dia lebih suka macam tu. Tak semua orang yang macam saya ni, saya kata. Terus terang, bukan nak kata apa, tak semua orang yang suka bagi training, yang suka ke depan, yang suka jumpa-jumpa orang. Saya harap adalah lagi lebih ramai buca-buca yang keluar macam saya ni. So one day saya pun akan retire. Dulu pun masa saya jadi buca umur saya 19, dulu pun saya nampak saya punya specialist ni. Masa tu dia muda babaya saya. Masa tu umur saya 18. One day saya nak jadi macam dia ni lah. Kerja best, pergi sana, pergi sini, pergi ajar orang je potong daging. Senang je nampak kerja dia, saya kata. Lepas tu saya hari-hari belajar potong daging, belajar. Dia pun nasihat saya macam mana nak sampai ke tahap ni, level ni, macam mana nak pergi macam ni, nak berjaya dalam buca dekat Malaysia. Orang tak ramai. Orang tak ramai tu yang dulu dia menjadi laluan mudah kepada saya. Lepas tu sampai tahap sekarang saya tengok saya punya pengganti itu tak ramai. Dia tak ramai, dia boleh potong tapi dia tak boleh develop, dia tak boleh keluarkan benda-benda idea-idea baru. Benda tu semua dia memang kena dari jiwa dia, mesti ada passion benda tu baru dia boleh buat. Okey, insya-Allah kita doakan semoga dengan orang kata program Jom Cerita Kejaya ni mungkin membuka mata semua pihak termasuk menteri kita sendiri, Belia Sukan, di mana mungkin boleh diwujudkan silibus tentang kejaya buca ni di IKBN nanti, insya-Allah. Kita doakan. Terima kasih Syed. Itu sebab saya pun rasa kalau ada mana-mana KBS ke ataupun mana-mana college yang buat buja kos, saya lebih suka. Okey. Sebab biar anak-anak muda, tak semua orang suka jadi pilot, tak semua orang suka jadi kerani, tak semua orang suka jadi pegawai. Kebanyakan orang yang mana tak berjaya dalam pelajaran, dia boleh develop dia punya skill. Sekarang ni semua nak skill je. Okay, bila dia develop skill dia boleh pergi lebih jauh lagi. Banyak bidang-bidang yang boleh guna skill. Salah satunya buca. Okey. Terima kasih Chef. Terima kasih Cik Zulsmi. Terima kasih Chef. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu mengakhiri sesi Q&A kita lah. Dia beri peluang untuk Chef berehat sebab banyak sangat soalan yang Chef dah jawab pada hari ni. So sesi kita pun dah berlanjutan lebih daripada sejam setengah ya. So kalau tak ada apa-apa, saya mewakili Kementerian Belia dan Sukan KBS. So harapan terakhir Chef. Apa kata-kata terakhir ataupun harapan Chef untuk belia-belia di luar sana terhadap bidang buca ini, dan bagaimana
caranya untuk belia-belia di luar sana, kalau ada yang berminat ke nak contact chef ke, so boleh kongsikan. Sekali lagi Facebook chef, YouTube chef ataupun Instagram, apa-apa media sosial yang chef ada, dan juga kata-kata terakhir chef lah sebelum kita akhiri program sesi webinar kita pada pagi ni. Okey, kata-kata terakhir saya dah bagi share, saya dah bagi knowledge, saya dah tunjuk jalan macam mana nak jadi butcher yang profesional. Sebab sekarang saya rasa kalau mana yang di luar sana yang nak jadi butcher tu, saya rasa teruskan minat anda tu untuk jadi butcher. Sebab peluangnya you jangan tengok untuk 2-3 tahun, you akan tengok 10 tahun besok ke depan. Okey? You kena tengok 10 tahun. You jangan tengok yang 5 tahun, 3 tahun akan datang. You kena tengok 10 tahun akan datang. Okay? Masa tu you dah letak diri you maybe jadi specialist, jadi consultant, advisor. Okay? Sebab butcher ni dekat Malaysia dia yang menonjolnya tak ramai. Dia kurang. Dia kurang. Kamu kena ambil peluang ni. Besok saya rasa kalau saya tak develop benda ni sekarang, saya tak tunjuk, tak bagi tahu dekat Malaysia ni sekarang, di orang-orang di luar sana macam mana meat industry ni akan lebih berkembang dekat Malaysia ni. Saya rasa kalau kamu tak ambil peluang ni, satu kerugian yang besar. Okay, saya mungkin takkan selama-lamanya saya nak duduk jadi konsultan, jadi ni. Saya pun one day saya akan retire juga. So pengganti saya kalau boleh biarlah yang bagus-bagus, lebih bagus pada saya. Okay? Sebab meat specialist tu memang banyak jawatan dia kosong. Okay? Payah nak cari meat specialist. Tak percaya, pergilah tengok retail-retail semua. Pergi tanya, meat specialist dia memang kurang. Okay? Butcher adalah satu bidang profesional yang skill dia yang paling bagus. Kamu kena grab benda ni. Okay? Saya rasa kalau kamu tak ambil peluang ni, saya kata rugi. Sebab dia boleh bawa you pergi lebih jauh. Kamu ataupun nak lebih detail, boleh telefon saya, tanya saya dekat Facebook saya, dekat saya punya Instagram saya. Okay, saya sedia melayan lah. Okay. Satu lagi, last kali, jadi butcher ni dia boleh awet muda sebab hari-hari makan wagyu. Okay. Okay. Terima kasih Chef. Terima kasih banyak-banyak. So, saya Faiz mewakili Jabatan Belia Sukan Negara JBSN, Kementerian Belia dan Sukan, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Chef kerana banyak dah berkongsikan pengalaman, cara-cara untuk menjadi butcher, jalan, seperti yang Chef ada kongsikan tadi, dan juga sesi Q&A kita memang banyak soalan sampai perlu tapis lah. So minta maaf kepada tuan dan puan-puan yang menanyakan soalan yang tak sempat kita bacakan. So masa kita terhad. So terima kasih sekali lagi kepada tuan-puan yang hadir pada sesi webinar pada pagi ini. Saya mewakili JBSN, KBS mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Sekejap Encik Faiz. Yang mana tadi yang saya terlupa, okey, yang dapat diary tadi, okey, kamu sila PM saya saya terlupa, takut saya terlupa. Okey. Kalau ada apa-apa tadi, siapa yang dah dapat, Chef dah announce tadi dia pemenang dapat diary tu, boleh terus PM Chef lah. Nanti apa-apa kita boleh uruskan. Macam sale 12-12 pula. Okey, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Terima kasih semua peserta tuan-puan yang hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.